بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Talhah radhiyallahu anhu, anna Nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam amara yawma Badrin ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى، واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال أبو طلحة: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وقال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقيمة وحسرة وندمة، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Talhah radhiyallahu an, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya 24 bangkai kafir Quraisy yang mati di dalam perang Badar dilempak ke dalam lubang yang dikorek di medan Badar itu. Abu Talhah cerita, dia cerita kejadian ini berlaku pada hari perang Badar. Tuan-tuan, perang Badar adalah perang pertama dalam Islam.
perang yang berlaku pada bulan Ramadan. 17 Ramadan tahun yang kedua selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Tentera Islam bilangan 313. Satu riwayat kata 316. Dan satu riwayat kata 317, macam-macam. Tapi yang masyhur 313. Perang yang berlaku dalam keadaan orang Islam duk simpan geram. Bayangkan 12 tahun di Mekah, Nabi dan para sahabat Nabi kena tindas, kena zalim, kena buat naya, kena macam-macam. Nak lawan tak mampu, nak lawan tak ada kederat, nak lawan tidak ada kekuatan. Tahan aja. Bukan sahabat, bahkan Nabi SAW duk semayang di sisi Kaabah. Bila Nabi sujud semayang, mai satu kapiak Quraisy bawa perut unta busuk yang dah berapa hari dah busuk ni, dia bawa mai, dia lungguk atas belakang Nabi SAW waktu Nabi tengah sujud. Sahabat-sahabat Nabi termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tengok benda ni, tapi nak pi tolong tak berani. Dalam keadaan Nabi dan para sahabat Nabi dan keadaan orang Islam ini minoriti, nak pi tolong tak berani, takut sekali apa pula nanti kena ke mereka. Tidak ada lain pilihan melainkan kena tahan. Tak ada lain pilihan melainkan kena sabar. Sehinggalah mai perintah Allah suruh Nabi SAW hijrah ke Madinah. 2 tahun lepas Nabi berada di Madinah, Allah perintahkan suruh jadi perang. Maka perang yang pertama berlaku dipanggil Perang Badar. Perang Badar ini perang yang berlaku di ketika orang Islam tidak cukup ramai. 300 lebih saja yang keluar pergi perang. Tetapi mereka keluar dengan semangat juang yang cukup tinggi. Abu Talhah menceritakan apa yang jadi selepas selesai perang itu. Kata dia, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam amara yawma badrin bi 24 rajulan min sanadid Quraisy faquzifu fi tawiyin min atwabi badrin khabithin mukhbithin. Dia kata apabila selesai saja perang Badar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya 24 bangkai. Dia panggil sanadid. Sanadid maksudnya bangkai. Yang mati dalam perang Badar itu 70 orang musuh. Yang kena tawan 70 orang musuh. Manakala di pihak Islam syahid 14 orang. Daripada bilangan 70 yang mati daripada kalangan musuh itu, 24 bangkai ini diperintahkan oleh Nabi SAW dicampak ke dalam tawi, ke dalam lubang batu-batu yang dikorek di medan Badar itu. Yang disebut lubang itu dengan satu sifat di dalam hadis ni, dia kata faqudhifu fi tawiyin min atwa'i badrin khabithin mukhbith. Satu lubang yang seumpama telaga yang dikorek untuk dicampakkan bangkai-bangkai kapiak musyrikin Makkah yang mati dalam perang Badar ini, yang keadaan lubang ataupun telaga itu khabith, jijik, mukhbith, lagi menjijikkan. Wa kana idza zahara ala qaum aqama bil arsa 3 layan. Kata Abu Talhah, menjadi kebiasaan Nabi SAW. Apabila Nabi pergi ke satu kawasan dan Nabi menang untuk buat apa-apa di kawasan itu, Nabi akan duduk di situ untuk 3 hari. Itu kebiasaan Nabi.
Nabi pi ke satu-satu tempat atas satu-satu urusan. Apabila urusan itu selesai dengan jayanya, selesai elok, Nabi akan duduk di situ 3 hari. Falamma kana bi Badrin al-yawm al-thalith. Kata Abu Talhah, demikianlah halnya apabila selesai perang Badar. Bila mai hari yang ketiga, amara bi rahilati. Nabi memerintahkan sahabat-sahabat ni supaya sediakan, supaya siapkan rahilah, kenderaan. Maknanya Nabi dah nak bergerak dah. Perang Badar sudah habis, Nabi sudah rest 3 hari di situ. Tapi awal-awal pagi, Nabi sudah memerintahkan supaya rahilah, supaya kenderaan yang nak digunakan untuk bertolak balik ni, Nabi awal-awal pagi, Nabi suruh siap dah. Fashudda alaiha rahluha. Maka sahabat-sahabat pun bangkit pakai ambil rahl. Pelana. Nak bubuh atas belakang kuda, atas belakang apa ni, ambil pi pekejap. Pi ikat-ikat pelana. Sebab nak digunakan untuk bertolak balik. Summa masya. Lepas itu, Nabi SAW dan sahabat-sahabat pun bergerak. Wattaba'ahu ashabuh. Maka mengikut Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi. Bila bergerak nak balik, semua pakai ikut rombongan Nabi SAW untuk balik. وَقَالُوا مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ. Maka sahabat-sahabat ni, sama-sama sahabat ni, mereka pakai duk kata, ni apa hal ni? Pasal apa Nabi hari ni awal-awal pagi dah nak bergerak balik? Selalunya Nabi SAW tak kalut macam ni. Jadi kalau Nabi SAW nampak kalut ni, nak balik cepat-cepat ni, dia kata, illa li ba'di hajatih. Ni mesti ada hal. Mesti ada satu hajat, mesti ada satu urusan, mesti ada satu benda, mesti ada satu hal ni yang Nabi nak settle ni. Nabi awal-awal suruh siap dah, nak bergerak. Hatta qama ala syafatir raki. Bergerak sampailah di tebing telaga yang dicampak bangkai-bangkai Quraisy 3 hari lepas ni. Rupanya Nabi bergerak itu bukan terus nak balik dah. Nabi bergerak nak pergi balik ke tempat bangkai-bangkai Quraisy ini dicampakkan hari itu ni. Nabi nak pergi balik ke situ. Itu yang sebabnya Nabi nak bergerak awal. Sebab dia ada satu benda lain nak buat sebelum balik. Faja'ala yunadihim bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Bila Nabi sampai berdiri di tebing lubang tu. Lubang yang menjadi tempat Nabi campak bangkai-bangkai kafir Quraisy yang kalah dalam perang Badar ini. Bila Nabi sampai di tebing lubang tu, Nabi berseru. Nabi panggil nama-nama depa yang bangkai dok ada dalam lubang tu yang Nabi tahu. Nabi sebut nama depa wa asma'i abaihim, sekali dengan nama pak depa sekali. Nabi panggil seorang-seorang, wahai ya fulan ibn fulan, wahai fulan bin fulan, ya fulan ibn fulan, wahai fulan bin fulan. Nabi panggil nama depa yang bangkai depa ada dalam lubang tu. Hak mana Nabi tahu, hak mana Nabi ingat, Nabi sebut nama depa dengan nama pak depa sekali. Tuan-tuan, saya kata Nabi, tuan-tuan, kita, kalau ada satu orang, duk buat macam-macam, duk buat tahana kat kita, kita ingat nama dia dengan nama pak dia. Kita ingat. Nama apa dia ni, pak dia nama apa, kita ingat. Pasal apa? Pasal dia ada jasa kat kita. Ini kepula Nabi SAW. Dia ingat seorang-seorang siapa nama, pak nama apa, Nabi sebut balik. Nabi pergi berdiri di tepi lubang yang mereka ni dilempak pada hari perang Badar hari itu ni. Nabi sebut nama, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan. Nabi panggil. Nabi kata, ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah.
Lepas Nabi panggil nama mereka satu-satu, sorang. Lepas Nabi sebut tu, Nabi kata, alangkah baiknya hampa ni, kalau sekiranya dulu hampa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nabi macam duk bercakap dengan orang mati. Nabi panggil nama dia, wahai Fulan bin Fulan. Nabi kata, alangkah baiknya kalau hang dulu, masa hang hidup dulu, hang beriman dengan Allah dan hang beriman dengan Rasulullah. Alangkah baiknya kalau hang jadi orang yang macam tu. Fa'anna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqah. Nabi kata, maka sesungguhnya aku nak bagi tahu bahawa sesungguhnya kami telah mendapati apa yang Tuhan kami janji dekat kami. Betul semua. Nabi nak bagi tahu keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, Allah Tuhan kami bagi tahu kata kami akan terlibat dalam perang dan memang kami jumpa perang. Allah bagi tahu dekat kami bahawa perang yang kami jumpa ni kami akan menang. Memang betul kami menang. Sesungguhnya apa yang Allah bagi tahu kat kami dapati benar semuanya. Nabi bercakap macam tu di tepi lubang yang dilempang segala bangkai kafir musyrikin Makkah yang perang dengan Nabi di dalam perang Badar ini. Nabi kata, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Nabi kata, aku nak tanya hampa, wahai bangkai-bangkai yang dah mati ni. Aku nak tanya hampa, adakah selepas hampa mati ni, apa yang hampa duk percaya Tuhan hampa kata betul? Masa hampa hidup dulu, hampa beriman dengan Tuhan hampa. Hari ni hampa mati. Adakah apa yang hampa duk dengar masa hidup dulu, yang kata Tuhan hampa kata macam ni. Hari ni hampa mati. Adakah apa yang hampa dengar masa hidup tu betul? Adakah masa hidup dulu, hampa dengar kata agama hampa betul? Hampa hidup dulu, hampa kata Tuhan, hampa kata kalau mati ni, hampa nanti masuk syurga. Hari ni hampa dah mati dah. Betul ke apa yang Tuhan hampa kata dulu? Faqala Umar. Kata Abu Talhah, perawi hadis ini. Dia kata bila Nabi nampak macam emotional, duk bercakap di tepi lubang, tempat dilempang bangkai-bangkai Quraisy ini. Bila nampak Nabi macam emotional, nampak macam, Umar kata dekat Nabi. Umar kata, ya Rasulullah, ma tukallimu min ajsadin la arwaha laha. Umar kata, ya Rasulullah, Tuan duk bercakap dekat jasad-jasad yang tidak ada roh. Apa cerita ni? Umar ni bila tengok Nabi emotional, Nabi pergi berdiri di situ, Nabi sebut nama mereka hak duk ada dalam lubang tu, ya Fulan bin Fulan, ya Fulan bin Fulan, ya Fulan bin Fulan. Nabi duk bercakap ni seolah-olah bercakap dengan hak mati tu. Nabi kata dekat mereka, alangkah baiknya kalau sekiranya hampa masa hidup sebelum mati dulu, hampa beriman dengan Allah dan Rasul. Alangkah baiknya kalau itu menjadi pilihan hampa sebelum mati. Nampak macam Nabi duk bercakap dengan orang mati. Nabi kata, kami orang Islam, kami sudah pun dapat bukti apa yang Tuhan kami janji dekat kami, benar semua. Hampa macam mana? Apa yang Tuhan hampa duk janji dekat hampa dulu, hari ni hampa dah mati. Betul ke tak betul apa yang hampa duk dengar sebelum ni? Nabi duk bercakap macam tu. Umar tak boleh tahan. Umar kata, ya Rasulullah, ma tukallimu min ajsadin la arwaha laha. Umar kata, ya Rasulullah, Tuan bercakap dengan jasad yang tidak ada roh. Apa cerita ni? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Nabi kata, demi Allah, Tuhan yang nyawa aku duk ada ke dia. Aku nak abang dekat hampa, kalau nak banding hampa dengan bangkai yang ada dalam lubang ni, mereka lebih dengar lagi apa yang aku kata daripada hampa.
Nabi jawab lagu tu. Maknanya apa? Maknanya, dengar ni, mereka ni. Qala Qatadah. Qatadah, satu ulama tafsir yang hebat. Dalam nak menceritakan, dalam nak menghuraikan hadis ini, Qatadah kata, Ahyahumullah. Qatadah kata, Allah menghidupkan balik bangkai-bangkai Quraisy yang dihumban ke lubang itu. Ahyahumullah. Allah menghidupkan balik mereka ni. Hatta asma'ahum qawlah. Sehinggalah mereka boleh dengar sebiji-sebiji, sepatah-sepatah perkataan Nabi. Taubikhan wa tasghiran wa naqimatan wa hasratan wa nadaman. Qatadah kata Allah buka balik pendengaran bangkai-bangkai Quraisy yang dah mati ni. Allah buka balik mereka ni. Allah bagi hidup, bagi mereka dengar apa yang Nabi kata ni. Walaupun mereka dah mati 3 hari. Allah buka balik pendengaran mereka sebagai taubihan, sebagai satu celaan kepada mereka. Watasghiran, sebagai satu peleceh. Tasghir ni maksud daripada saghir, kecil. Maksudnya peleceh. Kalau orang duduk tasghir kita ni, maksudnya dia duduk perkecil-kecilkan kita. Dia peleceh kita. Allah buka pendengaran mereka ni bagi dengar, mereka dicela kerana mati kapiang. Mereka dipeleceh kerana mati kapiang. Wa naqimatan, supaya mereka dengar bahawa itulah pembalasan kepada mereka. Wa hasratan, dan itulah satu kerugian kepada mereka. Wa nadaman, dan itulah satu benda yang mereka menyesal tak kesudah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ini dapat kita faham bahawa mati sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah itu kemuliaan. Dan mati sebagai orang kafir yang tidak beriman kepada Allah itu satu kerugian dan kecelaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita dan Allah bagi dekat kita hidup dan mati dalam keadaan Islam dan beriman kepada Allah. Banyak tuan-tuan dalam Quran, dalam hadis menceritakan tentang orang-orang dulu yang nama disebut dalam Quran sama ada secara direct ataupun secara indirect. Secara langsung Tuhan sebut ataupun Tuhan sebut secara tak langsung. Dan ada nama yang disebut itu sebagai satu kemuliaan dan ada nama yang disebut sebagai satu celah kepada dia. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 207. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Sadaqallahul azim. Allah kata ada di kalangan manusia ini orang man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dalam kalangan ramai-ramai manusia ni ada orang yang sanggup sacrifice diri dia, sanggup korban diri dia semata-mata nak cari keredaan Allah. Nyawa dia korban tak apa, RM2 dia korban tak apa, masa dia korban tak apa, buah fikiran dia korbankan tak apa, dia korban apa saja pun tak apa. Pasal apa? Pasal dia nak keredaan Allah. Allah sebut dalam ayat ni ada manusia macam tu. Sebut tentang pengorbanan, dia sanggup kalau untuk Islam. Wallahu ra'ufun bil ibad. Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang amat rauf, yang amat menyantuni hamba-hamba dia. Ayat 207 surah Al-Baqarah itu tidak sebut nama siapa. Tetapi ulama tafsir kata ayat itu merujuk kepada Ali bin Abi Talib. Pada hari Nabi SAW nak hijrah daripada Makkah ke Madinah, Ali volunteer untuk ganti di tempat tidur Nabi. Maka Ali dipuji oleh Allah dalam ayat ini. Wa minan nas, di kalangan manusia ada
man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Yang sanggup korban diri. Dia tahu, dia kata dia nak ganti Nabi, duduk di situ, risiko dia mati. Sebab rumah Nabi pada hari itu sudah surrounded, sudah dikepung, sudah dikelilingi oleh orang yang niat mereka satu aja, nak bunuh Nabi. Makna siapa yang volunteer, yang suka rela nak pergi ganti tempat Nabi, bermakna dia bersedia untuk mati. Ali sanggup. Allah turun ayat, puji dia. Ada di kalangan manusia, man yashri nafsahu, yang sanggup korban diri dia, ibtigha'a mardatillah. Kerana satu aja, dia nak Allah redha dia. Ayat ini Allah nak sebut pujian dia kepada Ali bin Abi Talib. Tidak sebut nama, tetapi orang yang hidup pada zaman itu tahu ayat itu merujuk siapa. Jamai pula ayat popular, ayat-ayat yang popular yang kita selalu baca. Surah Al-Lahab. Surah yang menceritakan tentang Abu Lahab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat maknanya apa? Binasa. Yada, dua tangan. Abi lahabin wa tab, Abu Lahab. Watab, dan binasalah. Dalam sepotong ayat pendek, dua kali Allah sumpah kebinasaan dia. Ini cukup celaka bagi dia. Berapa patah aja perkataan, dua kali Allah sumpah kebinasaan kepada Abu Lahab. Makna kata, dia ni jahat sungguh. Abu Lahab bukan nama dia. Nama dia Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Tapi dipanggil dia Abu Lahab. Lahab ni makna dia apa? Lahab. Makna dia api yang menyala-nyala. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib dipanggil Abu Lahab, bapa api yang marak menyala. Pasal apa? Pasal dia ni, yang kata Abu Lahab ni, dia satu orang yang pemarah. Abu Lahab ini diceritakan di dalam sejarah, di dalam tarikh, bahawa dia ni, bila masa pun jumpa dia, muka dia merah menyala macam api. Dia pemarah. Every single minute, dia pemarah. Dia marah siapa? Dia marah Islam dan dia marah Nabi SAW. Oleh kerana dia ni satu orang yang pemarah, muka ni sentiasa perongeh, sentiasa bengis, sentiasa marah dan marah pula kepada Nabi dan kepada Islam, maka dia dipanggil Abu Lahab. Oh, karut tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala pun panggil dia Abu Lahab. Bahkan Allah kata, tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasa kedua belah tangan Abu Lahab dan binasalah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak ada faedah bagi dia segala harta benda yang dia ada dan segala usaha yang dia buat. Tak ada faedah kepada dia. Tuhan kata. Maknanya apa? Orang seumpama Abu Lahab ni, hang ada harta banyak mana pun tak ada makna. Harta dia yang bergedung-gedung, harta yang dia miliki begitu punya banyak bertimbun-timbun, tidak memberi manfaat kepada dia. Pada hari dia dicampak ke neraka, harta benda itu tidak boleh tolong dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bahkan apa usaha dia buat, semua tak ada faedah. Tuhan kata. Kalau Abu Lahab ni orang kaya, bila main musim haji, dia zaman jahiliah pun buat haji juga. Haji cara dia. Dan orang-orang kafir Quraisy yang menjadi pembesar Quraisy pada masa itu pun berebut untuk nak buat baik kepada orang yang main buat haji. Jahiliah ni. Dia mengambil bahagian di dalam siqayatul hajj. Dia kata, dia dalam memberi minum kepada orang yang main buat haji. Abu Lahab tidak ketinggalan.
Dengan harta benda, dengan duit ringgit yang ada dekat dia, dia pun nak buat baik. Kepada orang yang mai buat haji di Baitullah pada masa jahiliah tu, dia spend duit poket dia untuk bagi minum kepada jemaah haji. Tapi Tuhan bagi tahu apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta benda, segala usaha apa yang dia buat, walaupun mata kasang nampak dia buat benda baik, ma aghna anhu. Tak ada manfaat bagi dia. Kan dalam Quran Tuhan kata apa? Orang ni kalau tidak Islam, kalau dia kafir, ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Orang ni kalau tidak Islam, kalau dia kafir, dia buatlah baik banyak mana pun, habitat a'maluhum. Amalan hak dia buat sia-sia. Tak ada lembaran nak ditulis pahala tu. Sebab lembaran itu, lembaran catatan pahala tu, syarat dia Islam. Maka tidak Islam, tidak ada lembaran untuk tulis pahala. Melainkan yang ada lembaran dosa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Apapun yang dia buat, kelak di hari akhirat esok, dia akan dihumban ke dalam api yang lahap. Macam nama dia, Abu Lahab. Api yang lahap maksudnya api yang marak menyala. Itu tempat dia. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Manakala bini dia hammalah, kerja pikul al-hatab, kayu api. Ayat itu kiasan kepada kerja bini Abu Lahab ni. Kerja dia semasa hidup dia, semasa ada laki dia, kerja dia ni apa dia? Menaburkan fitnah, memburuk-burukkan Nabi SAW. Maka dia diumpamakan macam orang yang duk pikul kayu api. Yang kayu api itu nak bakar dia sendiri esok ni. Every now and then, every here and there. Setiap masa, setiap ketika, di mana sahaja. Kerja dia apa dia? Condemn Nabi. Ini bini Abu Lahab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Fi jidiha hablum min masad. Pada lehernya ada tali yang dibuat daripada sabut. Allah sebut dalam Quran terang-terang. Allah sebut tentang Abu Lahab. Wal'ayyazubillah. Jangan sampai kita jadi orang yang macam ni. Yang Allah marah kita sampai disebut kita ni. Di hadapan makhluk dia di padang mahsyar esok ni. Dia panggil nama kita dan dia sebut kejahatan kita. Wal'ayyazubillahi min zalik. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2. Muka surat 160. Muka surat 160 bab ma jaa fi wad'il yad 'ala rukbah fi ruku'. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis letak tapak tangan di atas lutut di dalam sembahyang. Nah, abang kata kita bila sembahyang ni, kan bulan lepas kita dah baca cerita tentang angkat tangan ketika nak rokok, ketika daripada qiyam nak rokok, angkat tangan dan rokok. Ni dia sambung pula cerita masa rokok tu pula. Rokok tu kedudukan tangan kita di mana dan bagaimana kaifiat ataupun cara dia. Ketahuilah saudaraku, adalah pada zaman awal Islam, orang-orang sembahyang itu tidak menghantarkan dua tapak tangannya di atas lutut. Zaman awal Islam, semayang ada rokok, ada sujud. Cuma beza dia apa dia? Bila rokok, tangan tak duduk lutut. Tangan tak duduk di lutut. Itu beza dia. Bahkan dipancarkan tangan itu. Kemudian tunduk rokok ditaruhkan di celah paha. Hal keadaannya berpancar. Itu semayang cara sebelum turun perintah untuk buat macam hadis yang kita baca. Pancar maksudnya ni, dia buat lagu ni. Ni pancar dia panggil. Yang ni yang rugi orang tak main kuliah. Dia buat lagu ni. Dia pada dengar keset, dia dengar CD, dia buat lagu ni. Itu lagu mana? Tak nampak.
buat lagu ni. Ini dia panggil panca. Zaman sebelum Islam, bila semayang, takbir, Allahu Akbar, qiyam, baca doa iftitah, kemudian baca Fatihah, kemudian baca surah. Kemudian nak rokok, Allahu Akbar, tangan dia pancar tu, dia pibuh celah kangkang. Dia bongkok macam orang rokok juga, tapi jari dipancarkan dan dia pibuh celah kangkang. Lagu budak-budak tidur musim hujan. Dia buat lagu tu. Itu semayang cara zaman awal Islam. Dia kata. Kemudian ditegah oleh Nabi SAW memperbuat yang demikian itu. Kerana itu menyerupai Yahudi. Ni cerita duk pancar tangan buah celah kangkang ni. Dia kata ini kebiasaan Yahudi. Bermula letak tangan di atas dua lutut pada masa rokok itu disuruh oleh syarak dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ni cerita semayang lagu macam kita duk buat lah. Bila rokok Allahu Akbar, tangan pi ke lutut, pegang kepala lutut tu, ada hadis dia yang suruh buat macam tu. Kata dia an Abi Abdirrahman As-Sulami radhiyallahu anhu qala lana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan daripada Abi Abdirrahman As-Sulami, kata dia telah berkata kepada kami Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia, inna rukab sunnat lakum fakhudhu birrukab. Bahwasanya meletakkan tangan di atas dua kepala lutut dalam sembahyang itu bukanlah rekaan orang. Tuan, dia nak habaq kat kita, kata Islam ni, ibadat kita ni ditunjukkan oleh Allah dan Nabi habaq. Dia nak habaq kat kita, kata hal ibadat dalam Islam ni tidak ada ruang untuk reka. Ibadat khusus, semayang, puasa, zakat, haji, umrah, semua ni ibadat khusus. Mesti buat exactly, sebiji macam yang Tuhan bagi tahu dekat Nabi, Nabi bagi tahu kat kita. Tidak ada ruang, tidak ada satu sudut yang boleh masuk unsur tokok tambah. Tak boleh. Kita semayang, Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hampa semayang macam hampa tengok aku semayang. Nabi kata, maknanya semayang ni satu package yang dah diikat oleh Nabi. Kena ikut package tu. Tidak boleh tambah. Sama ada penambahan itu dari segi sembahyang ataupun penambahan dari segi cara sembahyang. Contoh kata penambahan sembahyang. Sembahyang yang tak ada. Nabi tidak pernah buat. Tidak ada hadis cerita Nabi buat. Kita jangan pergi buat memandai nak buat. Jangan. Pergi buat sembahyang awal Muharram. Tiap-tiap tahun nanti ada SMS masuk, mai Ustaz nak minta pencerahan. Itu perkataan baru orang suka pakai lah ni. Ustaz nak minta pencerahan. Sembahyang awal Muharram ni macam mana? Sembahyang awal Muharram apa kebendanya? Kita jawab, tidak sabit daripada mana-mana nas, Quran ataupun hadis. Dia jawab mai balik. Tapi Ustaz mai mengajak surau kami semalam kata ada. Habis. Sembahyang awal Muharram. Saya hantar pula. Ustaz, macam mana kaifiat sembahyang nisfu Sya'ban pula dah? Nisfu Sya'ban tu pula ada satu semayang pula. Semayang nisfu Sya'ban. Orang kita ni sembahyang-sembahyang yang bersabit secara qat'i daripada hadis yang sahih. Dia ada banyak. Dia tak pergi buat. Dia pergi cari hak macam ni. Dia pergi buat. Allahu Akbar. Nabi SAW dia sangat serius tentang benda ni. Nabi SAW dia cukup jaga benda ni. Nabi tak mau ada di kalangan orang Islam ini dalam hal yang melibatkan ibadat khusus. Nabi duk mereka buat. Tak boleh. Satu sahabat pergi buat haji ni. Tak balik lagi.
hari yang ke-12 Zulhijjah. Dia pada ada di Mina. Hantar SMS mai daripada sana. Ustaz, nak minta confirmation. Sahabat satu maktab dengan saya, dia nak buat nafar awal. Okey? Dia nak buat nafar awal. Nafar awal ni apa tuan-tuan? Hari 12 dah nak balik dah ke Mekah. Mana dia tak mau tunggu hari 13. Syarat kepada orang yang nak buat nafar awal ni apa dia? Syarat dia, selepas Zuhur dia melontang 3 jamrah. Lepas tu dia mesti keluar daripada bumi Mina sebelum Maghrib. Okey, dia kata, Ustaz nak minta confirmation. Sahabat saya nak buat nafar awal. Dia tulis itu. Dia pergi melontang sebelum subuh tadi. Macam mana hal dia ni? Tanya. Kursus haji ni 4 tahun pergi. Pergi sana, duduk kelang kabut situ lah. Kursus haji itu bab lain. Benda yang nak timbul di sana itu satu bab lain. Kadang-kadang 4 tahun punya kursus haji, benda yang nak timbul di sana tu tak pernah siapa sebut. Dalam kursus haji, pergi sana dia pergi jadi. Bila jadi, nak troubleshoot problem tu macam mana? Ni nak troubleshoot ni, benda dah jadi ni macam mana? Dia ni duk kira nak galah beg, nak belah balik lah. Tak habaq kat dia, tidak ada seorang pun ulama, apatah lagi mazhab, yang membenarkan melontar pada hari-hari tasyrik dilakukan sebelum subuh. Tidak ada. Yang ada berbeza pendapat di kalangan ulama ini ialah melontar pada hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah dilakukan sebelum Zuhur. Itu ada perbincangan. Yang paling afdalnya ialah selepas Zuhur. Nak buat sebelum Zuhur itu ada perbincangan di kalangan ulama. Ada kata boleh, ada kata tak boleh dengan hujah masing-masing. Sebelum subuh ni tak ada siapa bincang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nampak cerita. Satu sahabat pula pergi di sana. Ni cerita haji ni, dia kalau buat buku berapa tebal tak tahu, dia tak habis. Dia ada saja masalah baru timbul ni. Bawa 2 pasang kain ihram. Kan standby, takut saat lagi masuk pancong, apa ke, najis apa ke, mercik kena apa, saat lagi kita nak jaga. Bawa standby 2 pasang. 1 pakai, lagi 2 lain lagi duk simpan dalam beg. Okey. Dalam beg tu juga ada botol minyak atar. Bila duk bergerak daripada Arafah mai Muzdalifah, Muzdalifah mai di Mina, ni belum melontang Jamratul Aqabah lagi, belum tahallul awal apa semua pun belum lagi. Sampai di Muzdalifah jadi satu kacau, dia pergi buang air, kain sudah jadi kotong. Kain sudah jadi kotong. Yang dia ni saat lagi nak semayang, nak apa, yang kain pergi jadi kotong apa semua, teringat. Ada lagi standby. Dalam beg galah ni, ada lagi 2 lain standby. Pasal orang duk bagi tips sebelum pergi haji, suruh standby. Takut jadi apa-apa. Buka-buka harum semerbak. Habis 2 lain, kena minyak atar. Tu pun jadi satu haru juga. Allah, yang hak duk pakai ni kena najis. Hak nak baru nak ambil pakai ni dah kena minyak atar. Ni lagu mana ni? Lagu mana tu? Duk cari ustaz tabung haji tak jumpa. Nak tanya ni saya ni, jadi duk cari tak jumpa dah. Duk buka telefon ni, duk cari, teringat ustaz mana duk mengajar masjid aku, nak tanya ni macam mana ni, saya keadaan sudah jadi macam ni satgi saya nak semayang, tak boleh kain ihram yang duk pakai, so kena najis ni, saya nak minta ke orang pun orang tak, lah ni hak duk ada, cuma hak ada kena minyak atar ni saja. Kalau saya gagah pakai juga, adakah saya nak kena dam ke, atau macam mana, tak boleh pakai ke, atau jadi satu serabut tuan-tuan. Haji ni Tuhan kata apa? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tuhan kata buat haji, buat umrah ni buat bagi sempurna. Kita tiap-tiap orang daripada kita yang dapat peluang untuk pergi buat haji, mau ingat satu. Apa dia? Ini peluang mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya. So kita tak tahu adakah ada second chance untuk kita buat haji. Tak tahu. Kalau balik haji ni daftar pula, nak dapat tak dapat pun tak tahu.
Dan tunggu kata dan tunggu mati dulu ke apa pun tak tahu. Jadi hak kita dapat peluang depan mata ni, buat bagi elok. Secara yang paling baik kita kena buat. Ni nak buat bagi baik ni, pergi jadi lagu ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu saja bawa masalah, saja tak cerita penyelesaian dia. Bagi semua ya ustaz tak abang pula penyelesaian dia. Begitu. Saja bagi suspend. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nak abang kata cerita pasal haji, cerita pasal umrah, cerita pasal semayang, cerita pasal puasa, cerita ini mesti ikut cara yang Allah bagi tahu dekat Nabi. Tidak boleh memandai-mandai. Maka hadis yang kita baca ni dia kata apa? Dia kata innar rukaba sunnat lakum fakhudhu birrukab. Dia kata apa? Bahawasanya meletakkan tangan di atas dua kepala lutut di dalam rokok sembahyang itu bukanlah satu benda yang direka oleh orang. Dia kata. Bahkan telah disyarakkan dan telah disuruh oleh Nabi SAW buat yang demikian itu. Rokok yang tangan duk cekak kepala lutut tu, itu Nabi tunjuk cara rokok macam tu. Maka hendaklah pegang oleh sekalian kamu akan dua kepala lutut itu. Perkataan yang digunakan di dalam hadis ni, fakhudhu. Dia tak kata wada'u. Dia kata khudhu. Maksudnya apa? Pegang. Bila kita rokok tu, tangan kita ni kena pegang kepala lutut. Tuan-tuan tengok ada orang semayang. Dia macam lagu duduk senaman masa sekolah menengah dulu. Dia masa rokok tu, tangan dia tu lagu satu macam, lagu macam duduk senaman, lagu duduk buat apa, orang panggil lah ni. Dia macam tu, dia rokok tu, tangan dia tu, dia tak pegang lutut tu. Cik, lagu macam tak sentuh lutut, lagu action, lagu tu saja. Semayang ni pun dia macam orang berenang juga. Dia ada berenang kuak kupu-kupu, dia ada berenang cara apa, bebas apa. Semayang ni pun rupanya dia nak buat lagu tu juga. Dia ni lagu nak buat cara dia, dia ni lagu nak buat cara dia, sedangkan sembahyang itu caranya telah ditunjuk oleh Nabi SAW. Kita tidak dibenarkan untuk mereka cipta cara sendiri. So, dia kata di sini, fakhudhu, maka hendaklah kamu pegang birrukab, lutut kamu itu. Dalam hadis lain dia kata apa? Pegang dan renggangkan jari. Bila pegang lutut tu dan jari direnggangkan ketika sujud. Ketika rokok, dia kata. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sa'ad dan Anas dan Abi Humaid dan Abi Usaid dan lain-lain lagi. Masalah, dia kata letak tangan di atas lutut itu apa hukumnya? Kata Imam At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis di atas tadi oleh ahlul ilmi dan sahabat-sahabat Nabi dan juga tabi'in dan mereka yang kemudian daripada mereka itu. Semua. Daripada zaman sahabat Nabi sampailah kepada tabi'in, sampailah kepada ulama-ulama mazhab, sepakat mengatakan bila rokok, tangan pegang di lutut. Ada orang bila rokok, tangan dia duduk bawah pada lutut. Akibat dia apa dia? Dia rokok tu jadi turun. Kepala dia menjunam ke bawah. Itu rokok yang salah. Bila kita letak di lutut tu, dia dapat 90 degrees. Dia dapat 90 degrees. Cantik-cantik aja. Kecuali manusia-manusia OKU. Yang ada keistimewaan. Macam satu sahabat Nabi, dia panggil Zul Yadain. Orang yang memiliki dua tangan. Panggil kat dia. Pasal apa? Pasal tangan dia labuh pada tangan orang lain. Ini orang yang diberikan keistimewaan. Zul Yadain. Bagi dia boleh rokok tangan bawah pada lutut. Pasal kalau tapak tangan dia duduk di lutut, dia jadi lagu macam cunggit naik ke atas lagu tu. Maka bagi Zul Yadain, dia ni tangan dia boleh turun bawah pada lutut, barulah dia dapat 90 degree. Jadi kalau ada Zul Yadain di Padang Temusu ini, dia boleh letak bawah sikit pada lutut. Kalau Zul lain, Zul Kipli ke Zul Hilmi ke, tangan kena duduk di kepala lutut. Dia macam tu. Itu kaifiat semayang.
yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Kan cerita Zulyadain ni dia hadis yang paling popular dia hadis apa? Hadis Nabi jadi imam sembahyang asar. Terkurang rakaat. Ini Zulyadain ada satu nama di situ. Dia popular dengan hadis tu. Nabi jadi imam sembahyang asar 3 rakaat. Nabi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Duduk saat Nabi bangkit balik rumah. Rumah tepi raudah tu aja dekat makam Nabi lah ni. Bangkit. Sahabat duduk tinggal ni tengok angkat kening, tengok aku angkat kening, ni kata ni apa cerita ni? Diskaun 1 rakaat ke apa ke? Asar yang biasa 4 ni pergi jadi 3. Pasal apa? Ada potongan 1 rakaat ke? Ada wahyu baru turun ke? Ada macam mana ke? Sebahagian sahabat kata Nabi lupa kot. Sebahagian lagi kata takkan satu orang Nabi boleh lupa. Satu munasabah juga alasan tu. Yang satu lagi kata kalau dah macam tu mungkin ada wahyu baru turun. Ni asar sudah jadi 3. Jadi, tak habis cerita. Nabi balik ke rumah duduk dengar bunyi ramai ni. Nabi keluar main balik. Nabi kata ada apa masalah ni? Semua sengak. Hormat Nabi nak. Takkan nak kata Nabi silap. Zulyadain cakap. Dia ni outspoken. Dia ni satu orang yang vokal. Dia kata, ya Rasulullah, tadi kita sembahyang asar, Tuan buat 3 aja. Nabi kata tak, 4. Nabi kata. Zulyadain kata tak, 3. Nabi beralih tengok kat sahabat lain. Dia pun berkata, 3. Kan? Hadis Zulyadain. Nabi kata kalau macam tu, Nabi terus pergi duduk balik di tempat imam dia, continue lagi 1 rakaat. Continue lagi 1 rakaat. Sedangkan Nabi dah balik rumah, dah mai balik, kemudian berlaku dialog dan sebagainya, dan Nabi continue lagi 1. Maka hadis tu menjadi hadis kontroversi di kalangan ulama-ulama mazhab. Imam Syafi'i dia kata kalau berlaku kepada kita hari ini, dia kata kira tak boleh sambung dah, kena buat lain. Imam Syafi'i punya pendapat. Tapi ada imam mazhab lain kata apa? Dia kata no. Oleh kerana itu yang ditunjuk oleh Nabi, maka itu yang kita buat. Kalau benda tu terlupa sungguh. Lepas tu orang bagi tahu kata, kita sembahyang dengan anak kita, asar kita buat 3. Anak kita ni Zulkifli, dia bukan Zulyadain. Dia kata, ayah baru 3 aja. Kita kata ya ke? Bangkit, tambah lagi 1. Mengikut beberapa mazhab lain kata, tak ada masalah. Kerana itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Itu cerita Zulyadain. Okay? So dia ni tangan dia labuh sikit, masa rokok dia boleh duduk tapak tangan bawah daripada lutut. Lain, tangan kena duduk di lutut dan tunjuk kata pegang lutut tu. Dalam keadaan jari direnggangkan. Begitu. Baik, letak tangan atas lutut dan hukumnya. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis ini di kalangan sahabat, tabi'in dan mereka yang kemudian daripada itu. Tiada ada perselisihan di antara mereka itu pada yang demikian itu. Melainkan barang yang diriwayatkan daripada Ibni Mas'ud dan setengah daripada segala sahabat, iaitu Al-Qamah dan Al-Aswad dan sebagainya, bahawasanya mereka itu adalah mengumpulkan tangan dan ditaruhkan di celah ganggang. Ada lagi sebahagian sahabat dan bukan kecil sahabat, Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, satu orang rawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis. Dia duk pegang hak lama lagi. Bila nak rokok, tangan panca, buh celah ganggang. Dia duk buat lagu tu lagi. Dan sahabat lain pergi kata dekat dia, no, benda tu dah dimansuhkan. Nabi dah bagi tahu dah. There is no more panca dan buah celah ganggang. Masa rokok, tangan kena pegang lutut. Dia kata, tidak mai kepada aku hadis itu. Aku tetap nak buat macam yang aku dengar daripada Nabi. Maka dia memegang satu yang syaz, yang berlain daripada yang dipegang oleh kebanyakan sahabat lain. Siapa dia ni? Dia ialah Abdullah bin Mas'ud dan juga Al-Qamah dan juga Al-Aswad. Ini sahabat-sahabat Nabi. Dan Al-Qamah ni orang baik.
Cuma hadis apa ramai kat kita. Duk cerita kata Alqamah ni sudah buat tahanan kat mak dia. Sampai akhirnya sampai, kan? Itu adalah hadis palsu yang direka-reka. Nama satu sahabat yang mulia yang hidup pada zaman Nabi tiba-tiba ditempelkan dengan satu cerita yang tidak wajar bagi dia. Tapi popular tuan-tuan, cerita Alqamah ni sama seperti cerita Tha'labah. Tha'labah pun sama, satu orang sahabat yang direkodkan sebagai ahli yang terlibat dalam perang Badar. Tiba-tiba dibawa cerita kata dia bantah tak mau bayar zakat. Masya Allah. Bila disemak-semak, disiasat-siasat dan dicari-cari, tidak ada Tha'labah yang macam tu sikap dia. Tak mau bayar zakat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jaga tuan-tuan, dengan riwayat-riwayat palsu yang nak merosakkan credibility sahabat-sahabat yang besar-besar ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, dan bermula mengumpulkan tangan buh celah kangkang pada masa rokok itu telah dimansuhkan di sisi ahlul ilmi. Memang ada dulu, tapi telah dimansuhkan. Tak mau dah yang tu. Lah ni apa dia? Letak tapak tangan di lutut. Baik. Kemudian di bawah tu, kerana telah kata Sa'ad bin Abi Waqqas, adalah kami memperbuat yang demikian itu, kemudiannya ditegahkan kami daripadanya. Dulu memang semayang macam tu, tetapi ditegah maknanya sudah dimansuhkan. Tak boleh lagi dah tangan dipancarkan dan diletak di celah kangkang, tak boleh. Yakni akan sebagai tegah karahah, dan disuruh akan kami, yakni akan sebagai suruh sunat, bahawa menghantarkan segala tangan itu atas segala lutut ketika rokok. Dia kata, baik, masalah letak tangan di atas lutut dan sekurang-kurang rokok. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, bermula mazhab kita dan mazhab ulama' semuanya, bahawasanya sunat meletakkan dua tapak tangan di atas dua lutut. Imam Nawawi, dia mazhab Syafi'i. Dia kata letak tapak tangan di atas dua lutut itu sunat, dia kata. Dan makruh mengumpulkan di celah paha. Kalau ada orang, dia semayang di negeri sejuk. Contohnya dia semayang di negeri yang winter, di negeri yang turun salji. Jadi semayang pula semayang subuh. Jadi bila rokok tu, dia buat lagu hak dulu punya. Dia pancarkan jari, dia buah celah kangkang, lagu duduk sujud lagu tu. Semayang dia sah tak? Sah, tetapi makruh. Pasal apa? Pasal dia buat satu amalan yang sudah dimansuhkan. Adakah membawa kepada batal? Tak batal. Selagi mana perbuatan rokok itu berlaku. Rokok ni apa tuan-tuan? Rokok ni apa dia? Rokok ni ialah membetulkan belakang badan 90 degree. Itu rokok. Apabila dia buat perbuatan yang macam tu, dia bend, dia bongkok badan dia 90 degree, dia dianggap rokok. Walaupun dia tak baca apa. Allahu Akbar, dia duduk dalam keadaan 90 degree. Sudah dianggap rokok. Sembahyang sudah sah. Walaupun dia duduk saja, dia tak kata subhana rabbiyal azim, dia tak kata subuhun qudusun rabbul malaikati waruh, dia tak kata apa pun, dia tak kata, dia just bongkok lagu tu aja. Sembahyang sudah sah. Kerana apa? Kerana rokok itu ialah membongkokkan badan pada kadar 90 darjah. Itu rokok. Baik, tangan dia tak buah di lutut, dia buah celah kangkang dia. Pasal apa? Pasal dia duduk negeri sejuk, dia tak boleh tahan sejuk ketang sampai ke dagu. Adakah boleh dia buat macam tu? Semayang dia sah ke tak? Sah, tetapi makruh, kata Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i. Okay, very clear benda tu. Baik, dia kata, maka melainkan Ibnu Mas'ud dan juga dua kawan dia, iaitu Alqamah dan Al-Aswad. Mereka ni tak peduli. Hampa kata apa pun, kami tetap nak buah celah kangkang juga. Yang ni yang kata Ibnu Mas'ud, Al-Aswad dan juga Alqamah. Dia stick kepada apa yang dia dapat. Dia kata, aku dengar Nabi kata benda ni, aku nak buat macam tu. Ni hampa duk main habang ni kata benda tu mansuh, tangan tak buah celah kangkang dah buah di lutut ni, aku tak dengar Nabi kata. Aku tak percaya hamba. Dia kata, kacau. Tapi semayang dia sah tak? Sah. Kerana perbuatan rokok itu berlaku, dia kata. Dan tiada sampai khabar mereka itu akan mansuhnya. Ibnu Mas'ud kata apa? Aku tak mau ikut lagu hampa habang ni, tangan buah di lutut. Pasal apa? Pasal tak sampai ke telinga aku benda tu daripada Nabi. Aku tak mau buat. Tuan-tuan tengok yang kata sahabat Nabi ni. Oh, mereka very strict.
Dia nak dengar daripada Nabi. Begitu. Dan ialah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Hadis yang mengatakan dimansuhkan tangan pibuh celah kangkang tu, hadis itu hadis riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas yang memansuhkan perbuatan itu, yang kata rokok start daripada now dan selepas ini tangan tu ada di lutut. Itu hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Asy-Syafi'i di dalam Al-Um, dan bermula sekurang-kurang sempurna rokok itu bahawa meletakkan tangan di atas dua lutut. Imam Syafi'i kata apa? Minimum yang dikata rokok itu apa dia? Apabila tangan kita letak di lutut. Bila tangan letak di lutut, automatik belakang sudah dapat 90 darjah. Maka rokok itu sudah sah, kata Imam Syafi'i. Maka apabila memperbuat seseorang dengan sekurang-kurang yang wajib atasnya di dalam rokok, maka tiadalah atasnya ulang rakaat itu. Kalau dia dah bend badan dia 90 degree, walaupun tangan dia tak duduk di lutut, sembahyang sudah sah, Imam Syafi'i kata. Begitu. Baik, bab ma jaa annahu yujafa yadaihi an janbaihi fi rukuk. Itu bab yang datang pada menyatakan merenggangkan dua siku tangan daripada dua rusuk ketika rukuk. Bila kita rokok tu tadi apa dia? Tangan mau pegang kepala lutut, jari direnggangkan. Bukan jari sahaja, siku juga hendaklah dibuka. Dia kata lagu tu. Ketahuilah saudaraku, bermula sembahyang dengan merenggangkan dan mencakahkan sedikit dua siku dalam masa rokok itu telah disuruh syarak akan dia. Suruh renggang tangan tu, itu disuruh oleh syarak. Renggang sikit. Jangan renggang sampai kita pergi jadi bongkok ke bawah. Ada juga tuan-tuan tengok semayang ni, dia bila rokok tu dia renggang ni sampai kepala nak pergi sentuh lutut. Yang tu dia panggil cara udang bakang. Dia panggil. Mayang dia pun macam-macam tu ada. Baik, ketahuilah saudaraku, bermula sembahyang dengan merenggangkan dan mencakahkan itu disuruh oleh syarak dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. An Abbas bin Sahlin bin Sa'd radhiyallahu anhu qala ijtama'a Abu Humaid wa Abu Usaid wa Sahl bin Sa'd wa Muhammad bin Maslamah. Diriwayatkan daripada Abbas bin Sahal bin Sa'ad, katanya telah berimpun 4 orang sahabat Nabi SAW kerana muzakarah. Ini satu amal baik yang dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi. Mereka ni, sahabat-sahabat Nabi ni selalu ada satu liqa, ada satu gathering, ada satu perjumpaan, yang perjumpaan itu bertujuan untuk nak muzakarah. Macam kita hari ni kata usrah. Dia ada buat satu usrah. Jawatan kuasa masjid ada satu usrah. Jawatan kuasa surau ada satu usrah. Duduk dalam satu perjumpaan untuk nak muzakarah. Naqib yang memimpin grup itu, grup usrah itu, grup muzakarah itu, dia ada silibus dia. 2 minggu sekali misalnya ada satu liqa, ada satu perjumpaan, ada satu usrah, dia ada silibus dia. Minggu ni bincang pasal topik perbincangan minggu ni current issue. Cerita pasal kalimah Allah misalnya. Kan? Tapi saya tak mau ulang. Kan? Misalnya minggu ni kita bincang pasal kalimah Allah. Bincang apa? Kita bukan ahli nak bincang benda tu. Tapi kita nak tengok orang yang duk bincang benda tu apa hujah mereka. Kita tengok apa Al-Fadhil yang berbahagia, Datuk Tuan Guru, Datuk Dr. Harundin kata tentang kalimah Allah nak diguna oleh orang Kristian. Apa Datuk Harundin kata? Dan kita nak tengok juga Datuk Harundin ni dari segi credibility dia. Dia ni siapa? Datuk Harundin, satu orang yang belajar bachelor sampai master's degree sampai PhD daripada Mesir. Ini bukan kecil anak. Satu orang yang belajar daripada first degree sampai further study, dia pergi sampai master sampai PhD, dia ambil degree itu, 3 degree itu dia ambil daripada Mesir. Bukan senang, tuan-tuan. Kita tengok pula satu figure agama lagi yang kata boleh bagi orang bukan Islam pakai. Depa ni siapa pula? Kita tengok dia ni background dia siapa? Dia mengaji di mana? Track record dia macam mana? Kita tengok.
Kita baca hujah dua-dua pihak. Kita jadikan itu sebagai topik perbincangan di dalam muzakarah kita. Itu tak ada salah apa. Kemudian kita bincang-bincang, kita ambil satu jalan. Kita kata, lah ni macam mana? Adakah kita, orang awam ini nak memihak? Adakah kita nak duduk dengan pendapat Dr. Harundin? Dr. Harundin kata, saya sampai akhir hayat saya tetap dengan pendirian saya. Saya tak merelai orang bukan Islam guna kalimah Allah. Itu kalimah suci kita. Itu pendirian dia. Adakah kita nak ambil stand bersama dengan dia? Ataupun kita nak ambil stand satu figure lain lagi yang kata boleh bagi. Mereka ni nak pakai. Mereka nak guna nama tu. Sebab itulah Tuhan semua orang. Mereka nak bubuh di gereja ke nama tu. Mereka nak bubuh di tokong mereka ke nama tu. Kita kena kata okey, boleh pakai. Kita tengok hujah mereka, kita berkenan. Kita nak memihak kepada geng ni. Adakah itu? Kita ada otak, kita ada pelajaran, kita ada mengaji sikit sebanyak. Kita compare hujah yang diberikan oleh dua-dua orang, kita ambil kira isu semasa. Keadaan yang ada pada hari ini, wajarkah dibenarkan mereka ni pakai kalimah itu di tokong mereka? Gamakkah kita? Sampai ke hati kita? Nak tengok satu hari esok ni, dengan kerana mahkamah membenarkan mereka pakai, mereka nak buh kalimah Allah tu di atas bumbung tokong mereka. Gamak agak kita nak tengok kalimah tu diletak di atas bumbung tu. Dia nak kata Allah Tuhan dia, tak apa, kata, tak ada masalah. Dia nak kata Tuhan Allah bagi rezeki, tak apa, kata, tak ada masalah. Dia nak kata Tuhan Allah bagi hujan, tak apa, kita tak ada masalah dengan tu. Tapi dia nak ambil tulisan tu, kalimah alif lam lam ha, nak pergi buh di atas bumbung tokong dia. Gamakkah kita orang Islam nak tengok benda tu? Sedangkan benda tu sudah berlaku di Indonesia. Kata tak mau cakap, saya pergi cakap pasal apa? Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita membaca dan kita menilai dan kita kalau nak ambil pendirian pun setelah mengambil kira banyak benda. Dari segi boleh tak boleh itu satu bab. Dari segi kebimbangan kesan daripada membenarkan itu satu bab. Kalau dah secara undang-undangnya dibenarkan, esok mereka buat benda yang kita kata tadi, masa tu pergi nak kata tak boleh pula, macam mana? Dari segi implikasi undang-undangnya. Saya bukan orang undang-undang, saya tak faham. Tapi saya bimbang benda tu berlaku. Satu kalimah yang hari ni orang Islam bila sebut kata hang sumpah wallahi, kita dengar tu pun kita ketang kalau kita bohong, tiba-tiba satu hari esok kalimah tu duduk atas bumbung tokong dia. Dalam pada duk kata tak mau ulah tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ilmu kita tak luas mana. Tapi kebimbangan kita sangat besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, jadi dia nak kata dekat kita di sini apa dia? Dia nak kata apa yang diberitahu oleh Nabi SAW tentang benda-benda ni hendaklah kita patuhi. Pasal apa? Pasal ini mai daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. So dia kata apa? Faqala Abu Humaid. Mana tadi? Dia kata hadis an Abbas bin Sahal bin Sa'ad qal ijtama'a Abu Humaid wa Abu Usaid wa Sahl bin Sa'd wa Muhammad bin Maslamah fadzakaru salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berimpun 4 orang sahabat ni kerana nak muzakarah, nak berbincang ilmu, iaitu di antara Abu Humaid As-Sa'idi ataupun nama batang tubuhnya Abdurrahman bin Sa'ad bin Al-Munzir, dan yang keduanya Abu Usaid As-Sa'idi ataupun nama batang tubuh dia Malik bin Rabi'ah, dan yang ketiganya Sahal bin Sa'ad, dan yang keempatnya Muhammad bin Maslamah. Ini sahabat-sahabat Nabi yang kalau kita nak cerita tiap-tiap seorang ni hebat-hebat. Mereka boleh duduk 4 orang, mereka nak bersembang, mereka nak bincang tentang apa? Tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita tentang Nabi semayang macam mana. Begitu. Apabila telah berhimpun mereka itu, lalu bersama-sama muzakarah pada
pada bicara tentang sembahyang itu. Maka kata At-Tirmizi, fadzakaru salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka beringat-ingat mereka itu akan kelakuan sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti berkata satu orang, sembahyang Nabi begini, begini, begini. Kemudian satu orang pebetul. Kemudian muzakarah lagi mereka itu. Sehinggalah berkata seorang daripada mereka itu, seperti mana kata At-Tirmizi, faqala Abu Humaid, ana a'lamukum bisalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata satu orang yang bernama Abu Humaid, dia kata kamu semua sebenarnya tak berapa ingat berbanding dengan aku, kerana kelakuan sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu tempat itu aku ingat, akulah orang yang lebih ingat dan lebih tahu daripada sekalian kamu semua tentang sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Bila duk bincang 4 orang, dia ni kata lagu ni, dia ni kata lagu ni, dia kata aku pernah sembahyang belakang Nabi, Nabi sembahyang macam ni. Hak seorang lagi kata, tak, tapi aku sembahyang depan belakang Nabi, Nabi buat macam ni. Abu Humaid dia kata apa? Dia kata okey. Lah ni macam ni. Aku rasa hampa pun blur tentang cara sembahyang Nabi. Aku rasa dalam bab ni, dalam bab cara sembahyang Nabi, aku rasa aku lebih jelas tentang benda ni. Abu Humaid kata. Macam kita lah, malam ni tuan-tuan, mai duk dengar kuliah ni ramai, pagi esok sembang di kedai kopi. Pagi esok sembang di office. Pagi esok sembang duk ulas balik ni. Dia ada pula satu ulasan pula di pejabat esok ni. Semalam Ustaz Zamsuri cerita apa? Dia ni kata semalam dia, masing-masing orang dengan masing-masing kecenderungan. Ada hak mai dengar kuliah ni, dia kecenderungan dia nak dengar lawak Ada dalam pada ramai-ramai. Dia syok satu ustaz tu pasal apa? Pasal lawak. Maka dia dapat lawak. Dan akhirnya dia jadi pak lawak. Ada yang kecenderungan dia ustaz ni jadi ustaz favourite dia. Pasal apa? Pasal ustaz ni suka buat ulasan politik. Dia akan pi. Pasal apa? Dia tak mau dengar ni hak lain-lain semua. Dia nak dengar ni hak politik ni cerita ni. Apa mau cerita Sungai Limau ni berapa hari bulan. Ada macam tu. Tuan-tuan, masing-masing punya kecenderungan. Kita tak boleh. Masing-masing punya kecenderungan. Sama macam ustaz yang bercakap. Ustaz yang bercakap ni, ada hak jenis kecenderungan dia buat lawak. Macam kata tadi. Ada hak kecenderungan dia politik. Dia baca tajuk semayang pun dia masuk politik. Dia baca tajuk puasa pun dia masuk politik. Pasal apa? Kecenderungan dia politik. Ada ustaz jenis lagu nak main ayak mata orang. Dia mengajar apa pun dia nak bawa, dia nak bagi orang teriak. Itu kecenderungan. Masing-masing dengan cara masing-masing. Yang pentingnya orang yang dengar dapat manfaat. Sudah. Dia kok mana cerita pun by hook or by crook, dia nak bagi orang yang dengar ni keluar air mata. Dia tengok teriak, dia kata, puas aku mengajar malam ni. Kecenderungan dia. Ada pula satu ustaz, dia punya kecenderungan mengajar dia apa? Dia kok mana hamai tajuk apa pun, dia balik ke cerita laki bini dalam rumah tangga. Kok mana pun, pusing mai apa, tajuk apa pun, dia mai cerita laki bini dalam rumah tangga. Kecenderungan dia. Ada ustaz kecenderungannya nak bagi doa. Dia mengajarlah tajuk apa, kitab apa pun, last sekali tuan-tuan tulis doa ni. Dia syok dengan doa. Dia syok dengan doa. Itu kecenderungan dia. Salah ke? Tak salah. Tuan-tuan orang yang nak dengar, tuan-tuan pilih ikut selera tuan-tuan. Tuan-tuan suka pi. Suka yang ni pi. Tidak ada siapa boleh kata, jangan pi ustaz ni. Tak boleh siapa kata, jangan pi ustaz ni. Dia punya selera macam mana dia pi. Keterbukaan itu kena ada. Kita tak boleh pergi kongkong orang suruh pergi jadi satu pattern macam pattern kita. Tak boleh. Apa pun dia bottom line, dia punya last sekali apa dia? Ilmu tu kena dapat. Ilmu kena dapat, kesedaran itu kena ada. Kita bukan mau ilmu saja, kita mau kesedaran. Dan kita bukan mau sedang saja, kita mau kesedaran dan ilmu. Kita sedang kesilapan kita sedang dosa kita, dan kita ada ilmu untuk nak perbetul, bagi jadi betul macam mana. Kita nak yang tu. Pilih dengar siapa pun, matlamat akhir dia yang tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Sahabat-sahabat Nabi duduk sit down nak cerita tentang sifat sembahyang Nabi. Kau ni kata macam ni, kau ni kata macam ni. Abu Humaid kata lah macam ni lah. Aku rasa aku lebih clear. Aku lebih jelas tentang cara sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana aku ingat sungguh-sungguh tentang sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku ingat jelas sifat ataupun cara sembahyang Nabi macam mana. Dia kata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alaiha. Ini yang kita habaq tadi ni. Apa dia? Bahawasanya Nabi SAW sembahyang ia dengan mengangkat takbiratul ihram dan mendatangkan bacaan yang fardu dan bacaan yang sunat sehinggalah dia rokok. Dan apabila Nabi rokok, maka meletakkan Nabi akan dua tapak tangannya di atas dua lututnya. Aku lihat letaknya itu bukannya ambil nama letak sahaja. Bahkan seolah-olah memegang dan menggenggam dia atas lutut itu. Qabid. Maksud dia apa? Dia cekak. Dia pegang lutut tu. Tuan-tuan belajar tasawuf. Kan? Tuan-tuan belajar tasawuf daripada Tok Guru Haji Saleh. Haji tasawuf. Dia duk cerita pasal hati. Hati manusia ni. Dia kata dia ada al-qabdu. Dia ada al-bastu. Al-qabdu maksudnya hati kita ni dia genggam. Al-bastu maksudnya dia buka. Qabada maksudnya genggam. Hadis ni dia guna perkataan apa? Fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Dia letak dua tangannya di atas dua lututnya ka'annahu qabidun 'alaiha. Seakan-akan tapak tangan Nabi itu qabid. Dia pegang lutut tu. Ini kata Abu Humaid. Nabi sembahyang macam tu. Dia kata. Baik. Kemudian dia kata apa? Nabi baca dan sebagainya. Kemudian Nabi letak tangan dan Nabi seakan-akan menggenggam atas lutut tu. Yakni seperti dirangkumnya lutut itu. Dengan merenggangkan jari hujungnya membetuli qiblah. Jari direnggangkan. Itu kata Abu Humaid di dalam hadis ini. Maka tidaklah pula serong ke kanan ataupun ke kiri akan jari-jari itu. Jari Nabi itu bila dia letak di atas lutut tu, dalam keadaan tu, dia tak ada lagu nak buat kaikot jari apa semua macam tu, tak ada. Dia kata, dia letakkan jari itu renggang dan lurus begitu di lutut dia. Supaya dia kata renggang belakang, maka tidaklah pula serong ke kanan ataupun serong ke kiri. Kemudian sambung hadis tu, wa wattara yadayhi fanahahuma an janbayhi. Dan juga melentur ia, yakni melentur Nabi SAW akan dua tangannya. Ni siku Nabi ni dibukakan sikit. Direnggangkan sikit daripada rusuk dia. Dilenturkan siku dia. Maka apabila melentur Nabi akan dua tangannya itu, maka rengganglah kedua kucing-kucingnya daripada dua lengan dan dua rusuknya. Jadi bila Nabi pegang lutut tu, Nabi bukakan sikit, renggangkan sikit siku dia. Kucing-kucing ni, kucing-kucing. Pasal apa dia panggil kucing-kucing? Pasal apa? Pasal kita budak-budak dulu suka piduk tarik tangan kawan lagu tu. Bila tarik tu dia naik seketui, kucing-kucing dia panggil. Dahsyat betul ya. Itu rupanya dalam kitab dia guna kucing-kucing, walaupun kita dah lama tak buat lagu tu kat orang. Kan dia guna perkataan kucing-kucing. Dia kata jadi direnggangkan kucing-kucing itu daripada rusuknya. Dan berkata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas. Kata Abu Isa At-Tirmizi lagi, hadis Abu Humaid itu hadis yang hasan lagi sahih. Dia kata. Baik, masalah renggangkan dua siku daripada rusuk itu apa hukumnya? Bahawa merenggangkan oleh satu orang yang sembahyang itu akan dua tangannya daripada dua lambung ataupun dua rusuknya di dalam rokok dan sujud. Dan benda itulah yang menjadi amalan segala ahlul ilmi daripada kalangan sahabat Nabi. Baik, rokok dan sekurang-kurangnya, ini dia ulanglah. Sekurang-kurang rokok tadi kita dah baca dah. Sekurang-kurangnya apa dia? Badan kita dibongkokkan 90 darjah. Itu dia nak abang yang tu. Tuan-tuan tengok bawah tu, rokok tangan kudung bagaimana? Ini kita baca.
Kata Imam Syafi'i, dan jika ada tangan orang yang mau rokok itu kudung ataupun keras salah satunya. Bulan lepas kita baca takbir. Takbir, dia tangan dia, siku tak boleh bend, tak boleh bengkok. Jadi bila dia nak takbir macam mana? Dia tak boleh nak lagu tu. Pasal sini dia tak boleh bengkok. So dia pun Hitler dia dalam takbirnya. Kalau sebelah okey, sebelah keras, dia takbir Allahu Akbar lagu tu. Ini ada satu tentera Nazi dalam masjid Padang Temusu. Jadi, oleh kerana tak boleh bengkok, maka takbirnya angkat terus lagu tu. Demikian juga hal dia kata, bagi orang yang tangan dia bermasalah, waktu dia nak rokok macam mana. Maka bolehlah dia meletakkan sebelah tangannya yang bagus. Ini yang sihat itu, dia atas lutut. Kalau tangan dia dua, sebelah sakit, sebelah okey, hak okey tu letak atas lutut. Dan jika kedua-dua tangannya itu rosak ataupun sakit, dia ni dua-dua tangan dia sudah rosak, sudah sakit, maka sampaikan daripada had rokok itu akan barang yang jikalau berlepas dua tangannya, maka letakkanlah dua tangannya di atas lututnya yang tiada melampaui ia akan dia. Tekak mana boleh buat lah. Dia nak abang tekak mana boleh buat. Yang pentingnya belakang dapat 90 darjah. Kalau dia boleh bengkok, dia bengkok. Tak boleh. Kalau dia lurus saja, dia nak letak lutut, tak boleh, tak payah letak. Macam mana boleh buat? Macam kita semayang lah. Kalau mampu berdiri, berdiri. Kalau berdiri nak membawa mudarat, dibenarkan duduk. Tapi kalau orang boleh berdiri, saja duduk. Sembahyang fardu itu batal. Sembahyang sunat, okey. Sembahyang sunat, kalau dia saja tak mau sembahyang berdiri, dia nak sembahyang duduk, boleh tak boleh? Boleh. Tapi sembahyang fardu, wajib kena berdiri. Saya ada sikit kebimbangan. Sebab di mana-mana masjid pun termasuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, geng semayang atas bangku ni makin ramai lah ni. Yang bimbangnya apa dia duduk atas bangku tu adakah kerana dia tak boleh berdiri? Dalam perbahasan fiqh sembahyang ini, dia kira kalau hang boleh berdiri seminit pun hang kena berdiri. Kalau hang boleh berdiri takat 5 second pun hang kena berdiri. Okey, contoh. Dia satu orang yang bermasalah kaki, lutut ke apa ke semua. Dia berdiri, takbir, Allahu Akbar. Tak dan 5 second, dia nak rebah, duduk. Dia duduk ada dalam 10 second, dia rasa macam kalau dia nak berdiri lagi boleh. Dia kata dah duduk tu ya, batal semayang dia. Ini kalau semayang fardu. Dia tak boleh dah kata duduk tu, tak ya berdiri dah duduk dah. Tak boleh. Hang dibenarkan duduk tu pasal apa? Pasal kalau gagah berdiri hang nak rebah, hang duduk. Tapi duduk ada dalam 10 second, rasa macam boleh berdiri. Kena berdiri balik. Berdiri balik dalam 5 second, tak boleh tahan, duduk balik. Semayang fardu kena macam tu. Tak boleh dah duduk rasa boleh ni, kalau berdiri boleh lagi tapi dah sedap pula duduk tu batal semayang dia. Nampak tuan? Jadi kepada sahabat-sahabat yang semayang duduk atas bangku ni, tolong, benda ni tolong. Pasal apa? Tak ada kalau semayang batal saja. Pasal apa? Berdiri itu adalah rukun sembahyang. Berdiri bagi yang berkuasa, dia kata. Boleh kena berdiri. Rasa macam nak jatuh baru duduk. Rasa macam okey, bangkit balik. Dia kena lagu tu. Kalau orang belakang tahu, Pak Haji ni saat bangkit, saat duduk, itu hang punya pasal. Aku tahu, aku bila boleh berdiri, aku tahu bila aku kena duduk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jangan tuan-tuan, bak semayang ni cerita panjang tuan-tuan. Semayang raya baru ni. Lambat habislah kitab ni, mesti cerita tu banyak. Semayang raya baru ni. Saya semayang di sebuah masjid lah. Macam biasa di mana-mana masjid pun, imam akan bangkit bagi satu, dia refresh lah. Semayang raya ni 2 kali je setahun kan, jadi kena refresh. So dia bangkit, dia kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan, apa sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, saya nak mengingatkan diri saya dan tuan-tuan semua, semayang raya hari ini adalah semayang raya korban. Dia kata, lafaz niatnya ialah, dia pun baca lah usalli, apa semua cantik. Takbiratul ihram, lepas tu disusuli dengan
7 kali takbir dan 6 kali tasbih. Semua cantik. Semua skrip jalan elok. Rakaat yang kedua bangun, dia kata selepas itu, kita ada 5 kali takbir dan ada 4 kali tasbih. Tasbihnya ialah subhanallah, walhamdulillah, dia punya skrip tu sama tiap-tiap tahun, di mana-mana saja. Macam cantik. As-salata jami'ah. As-salata jami'ah. Semayang. Allahu Akbar. Okay, tak apa. 7 kali takbir semua cantik. Rukuk yang tidak sujud. Bangkit rakaat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa dah 5 kali takbir ni, dah terlupa dah. Masa semayang setahun 2 kali. Semayang raya ni setahun 2 kali. Dia bangkit rakaat yang kedua tu. Dengan orang besar ada semayang di belakang apa semua kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu tak ada apa, waladhdallin amin dengan surah ngapa rukuk itu sujud habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. SMS masuk dah. Kan? Yang kata Ustaz Samsuri ni. Bagi salam masuk tu SMS. Ustaz, Tok Imam tak takbir 5 kali. Rakaat yang kedua. Kan? Tanya saya dah. Cerita macam mana tu? Cerita macam mana? Tak apalah. Masuk lagi. Ada lagi lagu duk main lagi. Dalam pada duk main SMS tu, kita khatib dah naik baca khutbah, kita duk baca SMS lagi. Dalam pada duk main tu, di typing pun jadi lagu tu juga. Di salah sebuah masjid, di typing pun jadi macam tu juga. Daripada typing punya, Ustaz, saya sembahyang di masjid sekian-sekian typing, imam rakaat kedua tak takbir 5 kali. Oh, rupanya ada geng. Lupa ni. Kan? Baik, tak apa yang tu. Manusia ni apa dia? Al-insan la yakhlu minal khata' wan nisyan. Manusia ni tak sunyi daripada tersilap dengan terlupa. Normal. Persoalannya ialah penyelesaian fiqh kepada isu yang berlaku. Macam mana nak selesai benda tu? Tengok ujung tu ada bangkit. Buat sembahyang raya lain pula, satu kumpulan. Dia kata, mufti ni ramai. Ada satu geng pula, sembahyang sana, lagu 7 kali takbir, lagi 5 kali takbir. Apa tengok, imam pun ustaz juga. Baik, penyelesaian dia macam mana? Okey. Takbir dalam sembahyang raya ni, takbir bukan takbiratul ihram. Takbir yang 7 kali rakaat pertama dengan takbir yang 5 kali dalam rakaat yang kedua itu hukumnya ialah mandub ataupun sunat. Maksudnya apa? Maksudnya siapa yang buat rakaat pertama 7 kali takbir, 6 kali tasbih, rakaat kedua 5 kali takbir, 4 kali tasbih, siapa yang buat itu terpuji. Siapa yang tak buat kerana terlupa ataupun saja tak mau buat. Okey? Dia tak buat pasal apa? Pasal dia terlupa ataupun dia saja tak mau buat. Tidak dikeji. Siapa kata ni? Buka di dalam kitab Majmu', Imam Nawawi pun kata lagu tu. Buka di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Khin pun kata lagu tu. Buka di dalam Usulul Fiqh Al-Islami, Dr. Wahbah Zuhaili pun kata lagu tu. Jadi maksudnya apa? Kalau sekiranya sembahyang raya saja tak mau takbir 7 kali, 6 kali tasbih, saja tak mau takbir 5 kali, 4 kali tasbih ni, sembahyang raya tu kena ulang balik tak? Tak payah ulang. Saja. Kalau terlupa, apatah lagi. Tidak mencacatkan sembahyang itu. Kerana kedudukan takbir 7 kali dalam rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua itu, kedudukannya sama seperti sunat hayat. Sunat hayat ni maksudnya apa? Seperti orang yang sembahyang saja tak baca doa iftitah. Dia disunatkan sujud sawi tak? Tak ada apa. Bagi orang yang sembahyang sengaja macam masa nak baca Fatihah tak mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim itu sunat hay'ah. Dia saja tak mau baca a'udzubillah, dia terus bismillah saja. Ada tak cacat sembahyang dia? Tak ada.
Itu yang dikatakan sunat hayat. Maka takbir 7 kali rakaat pertama dengan 5 kali rakaat kedua, itu adalah sunat hayat. Di antara sunat hayat. Jadi tak ada apa lah. Jadi nu yang dah bangkit dah sembahyang lain tu, 2 rakaat tu, mudah-mudahan dapat pahala ekstra dekat dia. Kan? Ada cerita dia lagu tu aja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, balik kepada cerita kita tadi ni. Apabila 4 orang ni duduk bincang tentang sembahyang Nabi SAW, maka timbul cerita tentang kedudukan jari ketika rokok dan sebagainya. Maka diceritakan benda tu oleh Abu Humaid. Dia kata dia tengok Nabi masa rokok, tangan letak di lutut dan Nabi mencengkam lutut dia ketika rokok. Baik, kemudian tasbih di dalam rokok dan sujud itu apa hukumnya? Yang itu tak payah baca lah. Tasbih di dalam rokok dan sujud tu hukum dia apa? Sunat pada kebanyakan mazhab, kecuali mazhab Hambali, mazhab Mekah Madinah. Mereka masa rokok wajib kena ada bacaan. Sama ada nak baca Subhana Rabbiyal Azim ataupun nak baca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh, bacalah apa pun. Tapi bacaan itu bagi mazhab Hambali wajib. Bagi Syafi'i, bagi apa semua, bacaan itu sunat. Nah, tuan tengok sebelah pula. Tu dia umai hadis daripada Huzaifah annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yaqul fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim. Nampak? Hadis ada umai ni kebanyakan macam tu aja. Hadis yang kuat mengatakan bacaan masa rokok ialah subhana rabbiyal azim. Hak sambung wa bihamdih itu ada riwayat tetapi kurang kuat. Hak kuatnya subhana rabbiyal azim. Dalam riwayat Muslim ada, dalam semua ada. Ni hak kita duk baca ni riwayat At-Tirmizi. Dia kata apa? Daripada Huzaifah annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah sembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana yaqul fi ruku'ih. Huzaifah kata Nabi masa rukuk Nabi baca subhana rabbiyal azim. Nabi baca yang tu. Kemudian sambung hadis tu, wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Masa sujud, Huzaifah duk pasang telinga dengar. Nabi baca subhana rabbiyal a'la. Maka benda ni menjadi sabitan kepada amalan dan bacaan kita semasa sembahyang. Cuma mazhab Hambali dia kata wajib kena baca. Mazhab Syafi'i kata itu sunat sahaja. Kemudian wa ma ata ala ayatin ala ayati rahmatin illa waqafa wa sa'ala. Yang ni satu kontroversi. Hadis ni. Dia kata apa? Kata Huzaifah yang meriwayatkan hadis ni, dia kata Nabi apabila sembahyang, wa ma ata ala ayati rahmatin illa waqafa wa sa'ala. Nabi bila dia sembahyang, bila mai tang ayat yang menceritakan tentang rahmat, cerita tentang syurga dan sebagainya, illa waqafa, Nabi berhenti saat bacaan dia, wa sa'ala, dan Nabi berdoa. Ni tengah sembahyang ni, tengah sembahyang. Dia kata wa ma ata ala ayati azabin illa waqafa wa ta'awadha. Bila Nabi baca ayat tu, ayat yang mencerita pasal azab, Nabi stop bacaan dia. Lepas tu Nabi berdoa minta dilindungi daripada azab itu. Itu cerita dia. Jadi pokok perbahasan dia apa dia? Bolehkah berdoa tengah sembahyang? Itu pokok perbahasan dia. Bolehkah tengah sembahyang pergi masuk doa? Boleh ke tak boleh? Ulama sepakat mengatakan boleh. Pasal apa? Pasal sembahyang itu sendiri doa. Dia kata lagu tu. Sembahyang itu sendiri doa. Jadi bila nak selit masuk doa, apatah lagi bersabit dengan hadis Nabi buat macam tu. Ini hadis At-Tirmizi. Kalau tuan-tuan buka dalam Sahih Muslim, juga ada hadis ini. Hadis yang kata Nabi bila dia baca ayat dalam sembahyang, sampai tang ayat cerita pasal syurga, Nabi berhenti sat. Nabi doa, minta supaya diberikan syurga. Bila Nabi baca, mai cerita pasal ayat, pasal azab, neraka dan sebagainya, Nabi berhenti sat. Nabi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inni a'udzubika min azabih. Allahumma inni a'udzubika min azabi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada azab. Minta. Boleh tak boleh?
hadis mai, hadis sahih mai, kata boleh. Maka ulama sepakat mengatakan boleh. Berbeza pendapat ulama ni tentang apa? Boleh tak boleh doa dalam bahasa lain daripada bahasa Arab. Yang tu bincang ulama. Boleh tak boleh? Bila mai baca ayat pasal syurga, berhenti Zat. Ya Allah, ya Tuhanku, mintalah syurga ni dapat. Cakap dulu tu. Boleh ke tak boleh? Kan? Bila mai ayat cerita pasal azab neraka dan sebagainya, berhenti Zat. Minta, ya Allah, aku tak maulah neraka ni. Boleh tak boleh? Berbeza pendapat tentang boleh tak boleh. Tengah duduk sembahyang, berdoa bahasa lain daripada bahasa Arab yang disebut dalam hadis dan sebagainya. Ulama dalam mazhab Hanafiyah, dia kata makruh. Maksudnya boleh tak boleh? Boleh. Tak batal sembahyang. Tetapi makruh. Ulama Malikiyah kata apa? Haram. Tak boleh. Dia mesti kena bahasa Arab dan mesti apa yang disebut dalam hadis saja. Tak boleh duk memandai-mandai sebut doa sendiri. Mai pula mazhab Syafi'i ni, ulama Asy-Syafi'iyah. Mazhab Syafi'i kata apa? Dia kata jika doa yang dibaca, tengah-tengah baca ayat Quran, dia mai tentang ayat azab. Doa yang dibaca tu adalah doa yang pernah dibaca oleh Nabi. Ada sabit di dalam hadis. Kata oleh ulama mazhab Asy-Syafi'iyah, boleh. Dia kata. Tapi sebaliknya, kalau sekiranya doa itu doa yang tidak ma'thur, yang tidak ada sabitan dalam Quran dan hadis, kita nak buat masuk mai pula dalam bahasa yang bukan bahasa Arab. Dia kata apa? Boleh juga, kata ulama dalam mazhab Syafi'i. Boleh. Tetapi dia kata baca hak bahasa Arab yang sabit dalam hadis, itu lebih afdal. Itu kata ulama Asy-Syafi'iyah. Mau cerita dia duk main macam tu pula. Tapi kalau tuan-tuan tengok di dalam fatwa daripada Lajnah Dami'ah, Lajnah Daimah di Arab Saudi, dia kata boleh semua. Berdoa dalam bahasa Arab boleh, berdoa dalam bahasa masing-masing pun boleh. Pasal apa? Dia pukul borong. Dia kata Allah tahu semua bahasa, tak ada masalah apa. Itu fatwa yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa fatwa Saudi. Dia kata lagu tu. Jadi kalau kita takut, tak salah. Kita buat hak mana yang ada dalam hadis, itu lebih selamat. Cuma itu adalah satu sudut perbincangan yang dibincangkan oleh ulama-ulama besar tentang hal berdoa di dalam sembahyang itu. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk bab fin nahyi 'anil qira'ati fi ruku'. Cerita tentang larangan kita baca ayat Quran ketika rukuk dan sujud. Sama ada bacaan itu berlaku secara sengaja ataupun secara terlupa. Macam mana kedudukan sembahyang itu? Okey ke tak okey? Kan macam kita buat contoh bulan lepas. Dengar raplah ni macam duk kata lah. Kan? Rokok, Allahu Akbar rokok. Duk baca Fatihah pula dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rokok tu. Ar-Rahmanirrahim. Kawan sebelah ni, dia ni awak ni. Ini mazhab lain ni, dia kata. Kan? Satu orang dah bangkit dah. Sami'allahu liman hamidah. Dia duduk pada kahir ni, waladdallin. Bangkit. Dia baca Fatihah dalam rukuk. Baik, ini tajuk yang akan datang. Dia kata, fin nahyi anil qira'ati fi rukuk. Larangan hadis membaca apa-apa bacaan Quran ketika rukuk di dalam sembahyang. Kita buat contoh bulan lepas masa tahiyat. Duk tahiyat tu, bangkit-bangkit Allahu Akbar, orang lain semua duk at-tahiyatul mubarakah, dia duk ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, dia jadi lagu tu. Kan? Ini pula, kalau sekiranya berlaku dalam rukuk, maka apa hukumnya? Wallahu a'lam. Lepas itu dia akan main lagi bab la yuqimu sulbahu fi rukuk wa sujud. Bab ma jaa fi man la yuqimu sulbahu fi rukuk wa sujud. Bab yang tiada membetulkan tulang belakang pada rokok dan sujud. Dia rokok dia tak dapat 90 degree. Apa hukum sembahyang orang ni? Sama ada rokok dia menjunam kepala ke bawah, ataupun rokok dia cangok naik ke atas dan sebagainya. Apa hukum orang yang sembahyang macam ni? Ada orang hari ni dia bila rokok, dia duk kira ibu jari kaki dia. Dia duk kira jari kaki dia. Masa tu lah dia nak tengok kupu tak potong lagi.
Dia duk banding dengan kawan sebelah pula. Oi, dia ni kaki dia lagu menyerong lagu tu. Jadi bila macam tu, kepala dia nanti bongkok. Maka dia tak dapat 90 degree. Ini tajuk yang akan datang. Apa hukum orang yang semayang bila rokok dia tak dapat tu. Kedudukan rokok dia tak dapat 90 degree. Kemudian dia mai lagi tajuk yang akan datang ni, dia kata ma yaqulu rajul idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Bila bangkit daripada rokok ni, sami Allahu liman hamidah tu. Bacaan apa lagi ada selain daripada sami Allahu liman hamidah. Lepas tu dia mai fi wad'ir rukbatin qabla al-yadain fi sujud. Ini cerita orang sakit pinggang. Bila nak sujud ni, hak mana nak terjun dulu? Lutut dulu baru tapak tangan ke? Tapak tangan dulu baru lutut ke? Kan? Dalam masjid pun macam-macam dah ada. Orang yang kesihatan baik ni, dia akan turun lutut dulu. Lepas tu dia tapak tangan, lepas tu dahi. Ada yang masalah lutut tak apa elok ni, dia terjun tangan dulu. Lepas tu baru dia landing lutut, baru dia letak dahi. Hanya orang yang kurang waras, dia turun dahi dulu. Dan itu jarang-jarang berlaku. Kan? Jadi dia nak main. Ada tajuk tentang benda ni pun, ada satu tajuk ni. Lutut dulu atau tangan dulu. Dia ada satu tajuk. Dan kalaulah dia kata lutut dulu baru tangan, kawan yang turun tangan dulu baru lutut, macam mana pula? Sah ke tak sah semayang dia? Semayang dia jadi macam mana? Itu perbincangan tahun depan. Pasal bulan depan cuti sekolah, jadi tidak ada kuliah. Bulan 12 cuti lagi. Bulan 1 saya bercadang pergi umrah. Tak ada. Bulan 2 insyaAllah. Kalau panjang umur, kita tengok tajuk yang kita baca tadi. Apa hal dengan sembahyang? Sembahyang ni penting tuan-tuan. Kita belajar ni bukan nak cari salah orang, tapi nak perkemah hak kita. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk dan hidayah dekat kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.